Okey, Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak buat perbincangan mengenai soalan yang cikgu bagi semalam. Semalam hari Rabu cikgu bagi kerja, cikgu bagi video dan bagi kerja suruh buat jom cuba 3.1 muka surat 49. Sore ni cikgu nak buat perbincangan. Terima kasih kepada pelajar yang dah hantar. Tahniah. Okey. Kepada pelajar yang belum hantar dan tak tahu macam mana nak buat, so boleh rujuk video cikgu yang cikgu buat ni. Kita tengok soalan dia kata, jom cuba 3.1 ungkapkan huruf dalam kurungan sebagai perkara rumus. Okey, ni yang dalam kurungan ni dia nak perkara rumus. Okey, perkara rumus berdasarkan video yang awak tengok tu, maksud dia nak suruh M ni duduk sorang-sorang. Okey, video yang cikgu bagi sebelum ni pun ada dah ajar pasal ni. Maksudnya dia nak M ni duduk sorang-sorang. Okey, sekarang ni dekat soalan A ni. Soalan A ni kita ada Z, kita ada M, kita ada tolak QP. Jadi sekarang ni cikgu nak M tu duduk sorang-sorang. M duduk sorang-sorang. Jadi cikgu kena buang segala yang ada di sebelah M tu. Inilah. So, soalan A, soalan dia Z sama dengan M tolak QP. Okey, kita nak apa? M kan? Kita nak M. Jadi, yang sebelah ni kena pindah ke sebelah sana. Jadi, apa yang awak dapat? Macam mana nak tahu? Tolong ingat balik apa yang cikgu ajar itu. Tambah jadi tolak. Tolak akan jadi tambah. Darab jadi bahagi. Bahagi jadi darab. Okey, sekarang ni adalah tolak QP. Jadi, bila kita pergi sana, dia akan jadi tambah lah. So, yang asal Z tolak QP dia pindah sana, dia akan jadi tambah QP sama dengan M. Okey. Sekarang ni M duduk sorang-sorang. So inilah jawapan awak. Tapi nak cantikkan lagi, tukarkan M di sebelah kiri. Tukar tempat duduk dia. Pergi rumah akak, pergi rumah mu. Gitu. Kalau tukar tempat duduk, dia tak berubah simbol. Maksudnya tukar tempat duduk saja. M sama dengan Z tambah QP. Okey, siap. Okey, A siap. Okey, tengok B pula. Besar sangat lah. Okey, tengok B. V sama dengan U tambah 2. Dia kata jadikan U sebagai perkara rumus. Maksudnya dia nak U yang duduk sorang-sorang. Jadi apa yang ada sebelah U ni? Tambah 2. Jadi tambah 2 ni mesti dipindahkan ke sebelah sana. Sebab dia macam mengacau sebelah tu. Jadi tambah 2. Cikgu kabarkan tambah. Pindah saja, dimasuk saja kawasan lain, dia akan jadi tolak. So yang V ni masih kekal. Tambah dia akan pergi sana, tolak 2 sama dengan V kita tambah 2 kita pindah, asal tinggalkan lagi U. Okey, nak lagi cantik tu tukar tempat duduk dia. Tukar tempat duduk dua-dua tak ada masalah. So U sama dengan V tolak 2. Okey. Soalan C, 3Y sama dengan 7W per dengan X. Okey, sekarang ni dia nak X. Highlightkan hak mana sedih nak. Okey, dia nak X. So, macam mana? Macam mana nak buat? Okey, ingat satu benda, satu tips. Selagi benda tu duduk kat bawah, selagi tu awak nak selesaikan. Kat bawah ni maksudnya benda ni lah. Selagi X ni duduk bawah, tak nak selesaikan. So, nak buat macam mana? Kita jadikan dia duduk di atas. Nak duduk atas macam mana? Tak bolehlah buat 7W tiba-tiba naik atas gitu. Tak boleh buat gini. Kena buat secara bijak. Okey, buat secara bijak lah. Kita kan belajar. So macam mana? So X ni ingat cikgu dah ajar awak kalau pecahan, ni kan pecahan kan 7W per dengan X, maksudnya pecahan. Okey, kalau pecahan, tolonglah buang dulu dia punya pecahan tu. Jadikan dia nombor bulat. Buang pecahan dia. Macam mana nak buang? X ni alih ke pergi sebelah sana. Okey, tak boleh naik rumah sama. Dia kena bawa gedek tu. Kena pecah dia. So, ini adalah hasil bahagi. Ni 7W bahagi X. Bila pergi ke sebelah sana, dia akan jadi darab. Dia mesti terbalik. So, yang masih ada 3Y. X ni darab. Darab
X. Nak buat darab ke, nak buat kurungan ke, boleh. Okay, kurungan pun darab juga. So, sama dengan 7W. Okay. Sekarang ni, sekarang ni X duduk atas dah. Tapi kita tetap benda yang sama. Kita tetap nak X. So, highlight X. Kita nak X. Kita nak buang siapa? Kita nak buang 3Y. Kita buang 3Y. Kita caput gila ni pula. 3Y ke belah sana. Okey, sebelum nak pergi sebelah sana, aku kena tahu dulu apakah operasi yang berlaku antara 3Y dengan X ni. Tadi kan darab kan. Jadi apa kalau rapat ni darab. Jadi pindahkan ni lah pergi sana, dia akan jadi bahagi. So 7W ni darab, pergi sana dia akan jadi bahagi 3Y. Okey, siap. Okey, soalan D pula. 3A sama dengan 4/5 tambah B. Dia nak apa? Dia nak B. Okey, sekarang ni dia nak B. Highlightkan B. Tapi masalah. Sebab apa? Sebab B duduk bawah. Naik ke atas dulu. Naikkan dia ke atas. Tapi nak naik ke atas, sama macam ni. Naik ke atas mesti naik sebelah kiri. Tapi tak ada naik B saja. Dia ada kawan dia ni sebelah dia. Mesti bawa. Dia macam kembar tepi ni. Mesti bawa sekali ni. Ni mesti bawa sekali ni. Sebelah kiri. Jadi, ni hasil bahagi kan. 4 bahagi 5 tambah B. Bila bahagi, di sana dia akan jadi darab. Jadi, yang 3A ni masih kekal. Darabkan dengan 5 tambah B. Kena buat kurungan. Sebab dia kumpulan yang lain. Sama dengan 4. Okey. Kemudian, tak perlu letak darab pun tak apa. Tak letak darab lah. So, 3A. Lepas tu, tak habis lagi ni. Kita tak bagi lagi B duduk seorang ni. So, cara nak buat ialah. Okay, so, cara nak buat ialah awak kena kembangkan. So, kembangkan 3A darab 5, so awak akan dapat 15A. Tambah 3A darab B, so awak akan dapat 3AB sama dengan 4. Okay, 3AB sama dengan 4. Okay, sekarang ni kita fokus untuk buang yang selain daripada ni lah. Yang kita nak tadi B yang. Okay, kita nak B. Okay, berdasarkan video lepas-lepas, saya akan padahkan kita nak nak hilangkan. Kita nak hilangkan siapa ni? Kita nak hilangkan hak ni. Kita nak hilangkan hak ni. Supaya B duduk seorang. So, nak hilangkan dua benda ni, kita nak hilangkan siapa dulu? Bukan nak hilang, nak pindahkan siapa dulu? Jaga paling jauh dengan B. Mana first kita kena alihkan ialah yang paling jauh dengan B. So, 3A dengan 15A, yang mana jauh dengan B? Mestilah 15A. Hak ni, hak dia tepek dengan dia ni. Jarak dekat. Jauh. So, alih 15A. Pergi sana. So, alih 15A. 15A alih. So, tinggal lagi di sebelah kiri ni 3AB. Sama dengan 4. Okay. Ni depan dia. Awak kena tahulah memang dia positif. Pindah sana dia akan jadi 4 tolak 15A. Sebab dia sini tambah. Okay. Belum lagi habis. Kita nak B. Tolong ingat sentiasa B. Okay, sekarang ni kita kena buang 3A ni. 3A dengan B ni apa operasi dia? Darab kan. Kalau dia rapat gini maksudnya dia darab. Kalau dia tak ada, contohnya 3A tambah B. Kalau dia ada benda ni, dia tambah. Kalau gini, dia tak ada operasi apa-apa. Bermaksud dia adalah darab. Jadi sekarang ni kita boleh buang 3A sekaligus sebelah sana. So, awak akan dapat B sama dengan 4 tolak 15A per dengan, kenapa per? Sebab ni darab, pergi sana dia akan jadi bahagi. So, 3A dapatlah B. Okay, ni soalan D. Okay, soalan E. Soalan E, dia macam banyak soalan contoh ni lah. So, 5Q sama dengan 3 per U tolak dengan 5. Okay, dia nak U. Dia nak U sahaja. So, highlightkan U sahaja.
So macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Jadi cikgu khabar tadi kan, dia kena buang U dulu. Kok mana pun dia kena settle U dulu sebab dia pecahan. Jadi U ni pindah sebelah sana. Tapi sebelah sini pun ada nilai. Tak boleh, kena bagi juga U ke sebelah sini. Okey. Tak boleh. Ia macam deki dah, tak boleh. Ataupun okey, ginilah. Tak berguna cara ni pun tak apa. Susah sikit cara ni. Okey. Tadi cikgu kata alihkan yang bawah dulu sebab tepi-tepi dia ni tak ada benda. Tepi-tepi dia ni tak ada benda. Jadi sekarang ni tepi-tepi dia ni ada benda lain. Tambah 5. So kita buang tambah 5 ni ke sebelah sana dulu. Asingkan dulu. So awak akan dapat, jika tolak 5 kan, so awak akan dapat 5Q. Bila tolak dia ke sana akan jadi tambah 5. So awak akan sama dengan 3/U. Okey. Tak boleh buat lagi sebab U duduk bawah lagi. U ni masih berada di bawah. So macam mana cikgu kata tadi, kena naikkan atas dulu. Kok mana pun kena naik atas dulu, baru boleh cari U. Naik atas ni. Jadi ni kan hasil bahagi. Ni bahagi. So gisan dia akan jadi darab. So ni rumah lah. Ni geng sekali. Dia darab dengan U sama dengan 3. Okey. Masuk U dia akan jadi darab. Okey. Kita nak U. Kita nak buang siapa ni? Ni nak buang ni. Tahu dah ni hasil darab. Jadi U sama dengan ni gisan ni belaka. So 3 ni kan hasil darab. So kita kena bahagi je semua. Bagi semua je, kena bawa sekali belaka. Rapung dia tu kena bawa belaka. Boleh tak faham ni? Okey, so tinggallah U. Okey, so F 2W sama dengan negatif 4 tambah 5/V. Okey, dia nak V. Macam cikgu kata tadi, disebabkan ada kawan-kawan ni, ada sebelah V ni ada nombor lain. So alihkan ke sebelah sana dulu. Sebabkan dia negatif, di sana dia akan jadi tambah lah kan. Masih kekal 2W. Negatif di sana dia akan jadi tambah 4. Bila 4 ni dah pindah, tinggal lagi tambah 5/V. Okey. Tambah 5/V. Okey. Tambah ni tak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Sekarang ni awak nak V je kan? Nak V. V duduk bawah lagi. So kena buat V naik atas. Kena V naik atas. Bila V naik atas, ni bahagi dia akan jadi darab. So 2W tambah 4. Awak tak boleh darab gini. Tak boleh. Kalau awak darab gini maksudnya 4 didarab V. Padahal sepatutnya V ni mesti didarab dengan semua yang ada ke atas ni. Jadi untuk tak boleh keliru, awak gini 2 tambah 4. Semua ni darabkan dengan V sama dengan 5. Positif ni tak tulis pun tak apa, sebab dia tahu dah. Kalau 5 gini kita tahu dah depan dia positif. So tak perlu tulis. Kalau negatif kena tulis. Okey, sekarang ni kita nak V. Tak habis lagi ni kerja ni. Nak V. Okey. Pindah lagi ni sebelah sana. Dia memang pindah kiri kanan. Awak pandai benda ni, insya-Allah awak boleh bawa benda ni, awak akan mahir matematik. Matematik, awak mahir matematik, awak boleh ambil MX. Benda ni sangat penting. So dapat V sama dengan, okey, ni darab, pergi sana dia akan jadi bahagi. Bahagi ataupun kita tulis per. Bahagi 2W tambah 4. Boleh juga bagi ni, tapi kalau orang secara bijaknya kita buat 5 bahagi dengan 2W tambah 4. So dapatlah F. Okey. So kita buat G 2A sama dengan, sebab tu cikgu Somo kata penting sangat bab ni, sangat penting. Okey, kita nak B. Macam biasa, alihkan dulu semua-semua ni sebelah sana. So awak akan dapat 2A ni tambah kan, tambah 5, gisan ni dia akan jadi tolak 5.
tolak 5. So, apa lagi yang tinggal sini? Set 3B. Okay. Cikgu ada cover juga dalam video lepas. Kalau kuasa 2 akan jadi punca kuasa. Punca kuasa akan jadi kuasa 2. Alih sana-sana ni lah. So, sini kita ada B tak boleh alih lagi. B ni tak boleh alih lagi sebab kita ada 3, kita ada rumah ni. Ni kita panggil punca kuasa. Punca kuasa 2. Tak boleh alih lagi. Jadi kita kena alih dulu dua benda ni ke sebelah sana baru boleh dapat B. So nak alih 3 ke nak alih punca kuasa? Cikgu kata alih yang paling jauh dulu kan. 3B ni hidup tepek. Hidup rapat ni. Punca kuasa ni ibarat duduk atas rumah. Yang mana jauh lagi? Ni kembang siang ni. 3B kembang siang. Jadi payah nak buang dia. Jadi hak mana mudah lagi cikgu? Punca kuasa ni lah. Okey. Punca kuasa ni lauk pindah sebelah sana, dia akan jadi kuasa 2. Sebelah ni akan jadi kuasa 2. So 2A tolak 5, semua akan jadi kuasa 2. Okey. So sama dengan dah kita pindah dah ni, kita tinggal lagi 3B lah. Kita tukarkan lah hak ni jadi hak ni. Jadi nak B. Kita pindahkan lagi 3 sebelah sana. Okey, nak pindah tu jadi apa ni? Tambah tolak bahagi darab punca kuasa ke benda. Kena tengok operasi apa yang berlaku. Darab. So, di sana dia akan jadi bahagilah. So, 2A tolak 5 kuasa 2 bahagi dengan 3. So, awak akan dapat B. Okey, dapat dah B duduk sorang-sorang. Okey, H pula. Negatif 5T kuasa 2 sama dengan 25W kuasa 2 per 36. Okey, sekarang ni sama. Dia nak W. Dia nak W. Okey, so buangkan dulu segala-mala yang ada dekat-dekat W ni. Siapa kita nak kena buang? 36, 25 dan kuasa 2 ni kena buang. Baru dapat W. So, yang mana dulu awak nak kena buang ni? Hak paling jauh sekali. Kalau cikgu nampak paling jauh sekali hak ni. 36. Sebab cikgu kepada kat ibarat duduk dalam rumah. W ni duduk sebelah, 25 duduk sebelah, 36 ni duduk bawah rumah. Rumah duduk tingkat ni. Ni tingkat atas, ni tingkat bawah. Ni tingkat atas duduk satu bilik. Dia duduk sebilik ni. Hak ni duduk bawah. Hak kuasa 2 ni dekat dengan linga awak ni. Dekat linga awak. Mana paling jauh? Mestilah 36. Kita alih 36 dulu. Yang kedua 25. Yang ketiga dekat linga ni. Lagilah payah nak buang. Okay. So, kita buang sesa. 36 pergi sana. Dia akan jadi, ni kan hasil bahagi. So, pergi sana kita akan jadi darab lah. Negatif 5T kuasa 2 darab 36. Sama dengan 25W kuasa 2. Okay, dah buang, dah pindah ni, tinggal ni je lah. Lagi, dah habis lagi. Kita nak W. Okay. 25 pindah. Ni 25 W kuasa 2 ni maksudnya hasil darab sebab ia duduk tepek. Bila duduk darab, dia pergi sana dia akan jadi bahagi. So, negatif 5T kuasa 2 darab 36. Kita darab, kita tulis 36 je lah. Sama dengan W kuasa 2. Okey, pindah sana dia tak didarab kan. So, awak kena jadi pergi sana dia akan jadi bahagi 25. Lagi, dah siap lagi. Kuasa 2 ni pula nak pindahkan. So, kuasa 2 pindah dia akan jadi, pindah sana dia akan jadi punca kuasa 2. 36 negatif 5T kuasa 2 per dengan 25 sama dengan W. Makin lama makin susah dah ni. Tinggallah W tapi tak habis lagi. Awak kena permudahkan dia. Okey. Permudahkan dia. Macam mana nak permudahkan ni cikgu? Ni awak dah belajar di kata 1 dulu. Punca kuasa 36. Awak akan dapat 6. Punca kuasa 25 awak akan dapat 5. Ni awak akan dapat ni awak kembang dulu. So 5T 5 kuasa ni kan. 5T kuasa 2 awak akan dapat 25T kuasa 2. Awak punca kuasa. So awak akan dapat 5T sahaja sama dengan W. So boleh potong lah. 6T sama dengan W. Gitu.
Okay, jadi nak cantikkan dia lagi, auto kalau dah tempat duduk, W sama dengan 6T. Okay, hal ni tak apalah kalau macam awak kurang faham pun, nanti kita buat latihan banyak-banyak lagi. Okay, I pula. Okay, kita buat I. Negatif 3M kuasa 2 sama dengan 4P tolak 8. Okay, dia nak M. Jadi, nak M. Kat mana pun awak kena kembangkan dia. Sebab ada kuasa 2 ni kan. So, kena kembangkan dia dululah. So, negatif 3 kuasa 2. Awak tekan kalkulator. Negatif 3 kuasa 2. Sepatutnya awak tahu dah ni. So, awak akan dapat 9M. M kuasa 2, so M kuasa 2. Sama dengan 4P tolak dengan 8. Okay, sekarang ni stick pada yang kita nak M kuasa 2. So, kena alihkan siapa? 9. So, 9 ni hasil darab. Apa ia tapak ini darab. Jadi, yang tinggal hanyalah M kuasa 2 sama dengan 4P tolak 8 per dengan 9. So, nak M ni kuasa 2. Pindah sana dia akan jadi punca kuasa. Punca kuasa semua. Okay. 4P tolak 8 per dengan 9. Okay. Nak pemudahkan lagi. Mesti pemudahkan lagi. So, M sama dengan punca kuasa 4P tolak 8. Ni. Punca kuasa 9. Sebab dia boleh jadi gini tau. Punca kuasa 4P tolak 8 per dengan punca kuasa 9. Kita boleh asingkan jadi gini. Ni asal ni dia duduk satu rumah. Asalnya duduk dalam satu rumah. Kita asingkan duduk rumah masing-masing. Boleh. Ni properties. So, punca kuasa 4P tolak 8 ni tak nak ni. Ni awak tekan kalkulator, awak akan dapat 3. So, pemudahkan dapat. So, J. Punca kuasa 9R kuasa 2 sama dengan 4S tolak 7. Okey. So, macam mana nak buat ni dulu? Kita kira dulu punca kuasa ni. Punca kuasa 9, punca kuasa R. Okey. Kita asingkan dulu senang-senang macam ni lah. 9 punca kuasa R kuasa 2 sama dengan 4S tolak 7. Kita buat rumah asing dulu. Kita pecahkan dia. Sebab dia hasil darab, dia boleh buat rumah asing. Sebenarnya dia duduk dalam satu rumah ni kan. Duduk dalam satu rumah. Kita pecahkan jadi rumah asing-asing. Jadi awak tekan kalkulator. Punca kuasa 9 tu ada kan dalam kalkulator awak. Tengok ni. Cikgu ada kalkulator cikgu juga. Tekan sini. Punca kuasa 9. Dapat apa tu? 3. So, awak akan dapat 3 sini. Ni punca kuasa R kuasa 2. Dia gini. Cikgu tulis sini R kuasa 2. Punca kuasa ni bermaksud 1/2. Okay. Punca kuasa 2 ni juga. Okay, mula. Kau bolong. Punca kuasa R kuasa 2 ni sama juga dengan R kuasa 2 1/2. Gitu. Punca kuasa 3 R kuasa 2 dia sama juga dengan R kuasa 2 1/3. Ni awak kena ingat. Kena wajib ingat. Wajib tahulah. Okay. Kalau kuasa 2 ni kita buat dalam kuasa, dia akan jadi gini. Kalau punca kuasa 3 ni kita buat dalam kuasa, dia akan jadi gini. Jadi cikgu abah dulu lah ni bolong. Okay, jadinya sekarang ni kita kira R kuasa 2 1/2. Ni 1/2 darab 2. So, awak akan dapat R kuasa 1. R kuasa 1 tak tulis pun tak apa. So, awak akan jadi sini R sama dengan 4S tolak dengan 7. Tak percaya. 1/2 darab 2. 1/2 darab 2. Apa? 1 kan? So, R ni tulis je sini. So, awak nak R kan? Dah siap lagi ni. So, akan dapat R sama dengan ni hasil darab. Pergi sana jadi bahagi. So, 4S tolak 7 per dengan 3. Okey, settle. Cikgu yakin awak boleh buat hal ni. Maksudnya memang awak boleh cover semua topik matematik. Tapi nak kuasai benda ni bukan senang. Bukan sangat susah. Bukan senang dan juga bukan susah.
Satu je latihan yang cukup. Tak tahu boleh tanya cikgu. Tak tahu tanya cikgu. Tu je. Benda ni akan bawa awak sampai ke universiti. Benda ni tak tahu, sampai tingkatan 5 pun matematik awak akan bermasalah. Okey, sangat penting. Okey. Itu sahaja. Ada masalah boleh tanya cikgu. Assalamualaikum.